Jadi sidang hadirin yang dimuliakan sekalian, pada malam ini saya telah diamanahkan untuk menjadi moderator buat kali pertamanya bagi menguruskan Majlis Wacana Belanjawan 2015 ini. Apakah manfaatnya kepada golongan beliau? Sebab itu pada malam ini tuan-tuan sekalian, bersama dengan kita adalah kita telah jemput tokoh-tokoh yang layak untuk membicarakan berkenaan tentang belanjawan ini. Dan sebelum saya memperkenalkan kepada ahli panel kita pada malam ini, saya ingin nyatakan bahawa tujuan Penerangan Pemuda PAS Negeri Johor mengadakan program ini ialah untuk memberikan pendidikan politik kepada kita, terutamanya bagaimana kita mahu grab beberapa isu yang ada dalam negeri Johor ini dalam konteks untuk kerjasama dengan Pakatan Rakyat, bersama dengan DAP, bersama dengan PKR, bersama dengan Pemuda PAS, untuk kita sama-sama berbincang. Dan kita rasa sewajarnya benda ni tidak dianggap sebagai secara normal lah, bukan secara formal sangat lah. Kita kalau boleh secara santai Jadi kalau boleh saudara bincang ni, kita janganlah tonton muka telat macam tu kan, masam tu, relax lah kan. Jadi kita nak saudara lepas ni tanya secara santai. Dan kalau tak semestinya apa yang akan disampaikan oleh rakan-rakan panelis kita ni yang agak serius sangat Jadi maknanya kita bincang, dan mungkin kita nak buat ke arah yang lebih dua hala perbincangan itu, supaya apa yang dibincangkan itu tidaklah sampai ke kayangan sangat. Kita bincang kayangan tinggi-tinggi, tuan-tuan tak faham, maka unjuran ekonomi yang berlaku pada 70% sehingga kepada 90% menunjukkan bahawa pening tuan-tuan sekalian. Jadi saya ingat benda-benda macam itu kita kurangkan sikit lah. Jadi tuan-tuan, kita kurangkan sikit bahasa-bahasa ekonomi, kita gunakan bahasa yang agak-agak santai pada malam ni. Jadi saya pun tak nak guna rasa suara-suara yang lantang-lantang. Kita relax-relax je jadi malam ni kita akan relax. Kebetulan kita bincang anak muda pun sekarang ni bukan anak muda yang radikal, tak boleh dimarah. Kalau dimarah nanti mengajuk dah tak boleh jadi kita relax lah, santai Jadi untuk memulakan wacana kita pada malam ini, di sebelah kiri saya ni ialah saudara Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir. Beliau adalah merupakan pengarah strategik AMK, Pemuda PKR peringkat pusat, yang mana beliau juga adalah merupakan pegawai khas Special Officer kepada YB Rafizi Ramli, Ahli Parlimen Pandan. Beliau juga adalah merupakan pengarah National Oversight Whistleblower Now, sebuah badan NGO yang bertanggungjawab melindungi pemberi maklumat serta menyiasat dan juga mendedahkan kes-kes rasuah dan juga penyelewengan. Beliau adalah pengarah dia. Dalam masa yang sama juga beliau adalah merupakan ketua cabang Johor Bahru, yang merupakan ketua cabang termuda dalam Malaysia. Jadi tuan-tuan sekalian, beliau juga merupakan berkelulusan pelajaran di peringkat ijazah di University Wisconsin Madison, Amerika Syarikat, dalam dua bidang double major, iaitu Sains Aktuari dan juga Ekonomi. Kebetulan dia ambil dua sekali. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di depan kita ni tokoh-tokoh yang layak, yang sebenarnya yang akan membicarakan kepada kita, dan kita tak naklah berlakunya satu jurang yang agak tinggi sangat. Tuan-tuan rasa kita ni rendah, orang yang ke atas tu tinggi kan. Jadi tuan-tuan jangan, ni santai. Saudara Akmal tadi dah beritahu dengan saya, jangan anggap kita ni hebat sangat. Kita nak santai sebenarnya. Jadi YB pun tadi saya nak panggil YB, dia kata dia pun tak berapa sedap panggil YB. Dia kata kalau boleh panggil Tan aja, ataupun panggil, jangan panggil YB. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh kerana dah YB, kita kena panggil lah juga YB jadi nombor dua ni YB Tan Ho Pin, Ketua Divisi Johor. Beliau berkelulusan sarjana, ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik mekatronik di UTM di Skudai, terlibat dalam politik ketika Akta Auku, kolej dan juga swasta, kolej dan juga universiti, terlibat dalam kempen pilihan raya Teluk Kemang pada tahun 2000. Beliau telah sanggup meninggalkan kerjayanya sebagai jurutera, engineer dan full time dalam DAP semenjak tahun 2004.
dan beliau telah menjadi Ketua Divisi Johor sejak tahun 2009. Sekarang ni beliau selaku Adun Mengkibul Keluang. Jadi bukan dan baru-baru ni beliau juga adalah orang yang bertanggungjawab yang telah mendengar belanjawan yang telah dibentangkan di Sidang Johor. Kemudian di hujung sebelah sana ialah saudara Hasbi Muda. Hasbi Muda ni adalah merupakan seorang tokoh anak muda yang baru, dilantik oleh saudara Saizan yang baru ni telah merombak kabinet beliau. Beliau telah dilantik sebagai pengarah pendidikan politik Pemuda PAS Malaysia, graduan Ekonomi Universiti Melaya. Pernah bertugas sebagai penyelaras projek Yayasan Diraja Sultan Mizan. Kini pengarah urusan MLC dan juga penulis buku yang bertajuk Kemenangan yang Tertangguh. Jadi saya kira di depan ini sudah cukup dia punya ramuan, isi, dia punya kita kata resepinya dah cukup. Tinggal tuan-tuan macam mana kita nak mengadunkan, nak letak garam dulu ke, nak letak gula dulu ke, nak pakai minyak zaitun ke, nak pakai minyak masak, ataupun nak pakai bawang putih dulu. Ni tuan-tuan punya kerja dah. Jadi di depan kita telah bentangkan. Jadi untuk saya mulakan bagi perbahasan yang pertama, jadi ahli panel saya beritahu, setiap ahli panel dia akan kita bagi satu soalan kepada dia, soalan maut. Yang akan soalan maut tu dia akan ingatlah saya yang soal pada dia. Satu soalan akan diulas selama 10 minit pada round yang pertama. Begitu juga dengan round yang kedua, setiap daripada soalan itu kita akan tanya dan dijawab dalam tempoh 10 minit. Dan pada round yang ketiga kita akan buka lah kepada anak muda untuk bertanyakan soalan. Respon dua hala inilah yang kita mahukan dalam menghasilkan pendidikan politik. Mungkin hasilnya tuan-tuan tak akan dapat pada hari ini, mungkin 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, ataupun tuan-tuan akan menjadi tokoh pemimpin masa depan. Sekarang ni pemuda adalah merupakan kelang untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan. Dulu masa saya dengan saudara Mazlan, saya fikir dengan Mazlan jadi ketua muda masa tu, saya kat belakang, saudara Mazlan ni fikir apa ni kan. Kita tengok dia fikir tu, apa benda yang dia fikir, kita tak faham. Tapi apabila kita telah melalui rencang dalam politik ni, dan kita telah melalui beberapa jalur urusan kerja-kerja amar ma'ruf dan juga nahi mungkar ni, akhirnya barulah kita dapat rentak macam mana kita boleh letakkan diri kita ini dalam arena politik, dan supaya kita yang ada memiliki pelbagai bidang dan juga keanekaragaman dalam keupayaan kita dalam bidang-bidang kita boleh masuk di mana kita boleh masuk dalam pelbagai bidang dalam bidang politik ini. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak mulakanlah pada malam yang berbahagia ini. Saya akan mulakan kepada ahli panel kita yang pertama, saudara Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, berkenaan tentang anak muda sekarang ini, iaitu perkara yang kita banyak keluar dekat Facebook sekarang. Tadi petang pun saya dapat juga satu Facebook yang dihantar berkenaan tentang rumah mampu tengok. Kemudian yang kedua tu rumah rumah apa? Mampu milik. Kemudian yang ketiga rumah pasti milik, iaitu kubur. Rumah mampu tengok tu besar, rumah mampu milik sekian, dengan rumahnya yang kita tahu. Kemudian yang ketiga ialah rumah pasti milik, iaitu kubur. Jadi perumahan ini adalah merupakan sebahagian daripada benda yang nak dicapai oleh anak muda. Kalau boleh anak muda ni apabila mereka bekerja, mereka mahu ada kemampuan untuk memiliki rumah mereka sendiri. Mereka tak mahu terbeban dengan bebanan-bebanan hutang. Dan sejauh manakah apa yang kita lihat dalam belanjawan yang telah digagaskan oleh kerajaan pada hari ini mampu membuka lubang-lubang rahsia yang kita rebut peluang tersebut untuk kita dapatkan. Dan bagaimana bagaimana kita mahu mengetahui untuk memiliki perumahan ini bagi kita sebagai anak muda. Saya menjemput pada panel pertama untuk menjawab tentang persoalan ini. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Zul. Pertama sekali saya ingin menganugerahkan kepada semua
hadirin yang hadir pada malam ini. Bukan senang sebab saya tadi sebelum keluar pun buka TV ada game bola. Jadi sambil tengok bola, sambil tu kita saya fikir pasal rumah jugalah. Jadi tengok untuk malam ni macam mana. Sebelum itu, kalau soalan ni memang sebenarnya soalan maut. Bila Ustaz Zul tanya saya semalam, dia minta boleh tak ulas berkenaan dengan perumahan. Isu perumahan ni sebenarnya satu isu yang agak complicated sebab dia melibatkan pelbagai pihak. Sebab dia melibatkan satu dari segi tanah, yang kedua dari segi pembangunan. Kalau kita lihat macam masalah isu perumahan ini bukan sahaja terbeban kepada kerajaan pusat, malah kepada kerajaan Pakatan Rakyat. Di negeri-negeri yang kita perintah pun kita hadapi isu yang sama. Rumah memang satu isu yang bukan mudah diatasi. Kita lihat, ataupun saya ingin merujuk kepada ucapan Perdana Menteri apabila beliau membentangkan bajet. Beliau mengumumkan jumlah bajet yang diminta oleh Kerajaan Barisan Nasional adalah 273 bilion ringgit, 273. Tetapi pendapatan ataupun income yang diterima oleh Kerajaan Persekutuan adalah sekitar 223 bilion ringgit. Maknanya, sekali lagi, Kerajaan Barisan Nasional akan menanggung defisit sekitar 50 bilion. Jadi dari segi situ kita nampak pemikiran UMNO ni dia suka berhutang. Dia kalau boleh biar belanja, yang mana dia suka bermewah dia teruskan bermewah, yang mana dia boleh potong dia potong, terutamanya dari segi pemberian kepada rakyat. Tetapi akhirnya negara akan menanggung defisit. Itu poin saya yang pertama. Kerajaan UMNO ini dia memang gemar bab-bab hutang, bab-bab defisit, dia memang champion. Sejak tahun 99 saya rasa bajet Malaysia tak pernah seimbang, sehingga kini dah dekat 16 tahun berturut-turut kita menanggung hutang. Kita lihat kepada masalah perumahan. Kalau kita lihat apa isu utama berkenaan dengan rumah di Malaysia, macam Ustaz sebutkan tadi, kebanyakannya rumah kita hanya mampu tengok. Memang nak kata rumah tak ada di Malaysia, ada, cuma kita mampu tengok sajalah. Yang lain kita tenganga. Mungkin YB pun boleh jelaskan kemudian dari segi sudut pembangunan Iskandar. Kita tengok pembangunan Iskandar itu begitu pesat, tetapi kenapa orang-orang tempatan, terutamanya anak muda, masih merungut tak mampu beli rumah. Jadi kat situ kita tahu ada ketidakseimbangan dari segi pembangunan di kawasan kita sendiri. Jadi bagi saya definisi ataupun kalau kita nak diagnose masalah perumahan itu puncanya satu je. Dia maksudnya kita tak mampu milikinya. Bila kita diagnose problem macam itu, saya rasa kerana itu kerajaan bila dia tengok kenapa kita tak mampu buat tak mampu rakyat untuk memiliki rumah, dia come up dengan skim-skim untuk membantu rakyat memiliki rumah. Kita tengok dari segi pengumuman Datuk Seri Najib, program pertama yang diperkenalkan sekitar setahun atau 2 tahun lepas adalah program Prima, projek perumahan rakyat satu Malaysia, yang mana kononnya untuk membantu rakyat memiliki rumah. Tahun ini dia tambah lagi, ada satu skim dipanggil skim Rent to Own. Maksudnya kerajaan bagi rumah dulu, duduk sebagai penyewa dengan kerajaan. Selepas 20 atau 30 tahun baru pemilikan rumah itu ditukar ganti kepada pembayar sewa tersebut, iaitu rakyat kita lah. Dan yang terbaru, bila ramai anak-anak muda mula bising berkenaan dengan isu perumahan ini, Kerajaan Barisan Nasional perkenalkan satu lagi skim yang dipanggil Skim Perumahan Belia atau ringkasannya SPB. Jadi malam ini saya cuma nak kupas dari mengenai skim SPB ini supaya kita lihat bagaimana skim-skim yang diperkenalkan oleh kerajaan, adakah ia benar-benar membantu rakyat
ataupun sebenarnya dia punya trap dia nampak bantu, tetapi sebenarnya ada dia punya jalan dia macam mana supaya kerajaan ini tidak menanggung begitu banyak beban, dan pada masa yang sama dia akan tolak balik beban itu kepada rakyat. Apa itu skim perumahan belia? Siapa yang ada Google mungkin boleh Google, boleh baca. Skim ini ada beberapa syarat. Pertama, memang dia kata ini adalah untuk golongan belia, iaitu mereka yang berumur 25 tahun sehingga 40 tahun. Yang kedua, pemohon mesti telah berkahwin. Kalau macam saya tak layak lah. Maksudnya selagi tak berkahwin, rumah tangga, tidak boleh mohon. Yang ketiga, rumah yang hendak dimiliki itu adalah rumah yang pertama. Dan yang keempat, pendapatan bagi seisi keluarga, maksudnya kedua-dua lelaki dan suami dan isteri tidak lebih daripada RM10,000. Apakah kelebihan skim ini? Yang ini maksudnya kalau kita teliti bahawa kita nampak benda ini sebenarnya membagi manfaat ataupun akan menyusahkan kita kemudian hari. Yang pertama, skim ini mengatakan bahawa sesiapa yang layak, sesiapa yang diterima untuk menggunakan skim ini akan mendapat faedah potongan 50% duty stamp pemilikan tanah. Berkenaan dengan duty stamp ni sebenarnya skim-skim yang lain sudah ada walaupun tidak diwawarkan, tetapi sebenarnya faedah ini adalah sekadar dinamakan berulang kali, tetapi bukanlah sesuatu yang benda baru. Yang kedua, yang mungkin kalau kita dengar akan menarik perhatian kita semua, kerajaan mengatakan, ayat dia kata kita akan subsidi anak muda. So apa yang dibagi kepada anak muda dipanggil subsidi, yang mana diambil kepada dia dipanggil dia punya imbuhan lah. Jadi subsidi kepada anak muda, dikatakan mereka yang layak menggunakan skim ini akan menerima RM200 sebulan selama 2 tahun. Kita dengar syok lah. Apa nak beli rumah, orang nak bagi duit pula, dapat 200 selama 2 tahun. Dari segi mata kasar kita nampak okey, dapat 200 dan kononnya membantu meringankan bebanan anak muda. Kita lihat dari segi perkara yang mungkin tidak diteliti secara telus. Yang pertama, skim ini dikawal oleh beberapa buah bank ataupun satu bank, iaitu Bank Simpanan Nasional. Bukan Bank Barisan Nasional, Bank Simpanan Nasional. Maknanya bukan saya nak mengatakan tomahan jahat. Bila ada cuma satu bank sahaja yang kontrol, kita tidak pasti dari segi kadar kaedah interest. Kita beria-ia pergi mohon, silap-silap bila kita teliti secara terperinci, mungkin kadar interest itu walaupun lebih 1%, sebenarnya bebanan membayar interest itu lebih tinggi daripada apa yang kita dapat daripada kerajaan, RM200 sebulan. Kadar pinjaman yang diberikan, contohnya sebuah rumah RM500,000 nilai dia. Pinjaman yang dibuat mungkin sekitar 35 tahun. Bila kita kaji pemberian kerajaan berjumlah RM200 sebulan, jumlah yang dibagi hanyalah RM4,800. Jadi jangan seronok sangat. Tadi dengar dapat RM200 sebulan, tapi RM200 sebulan selama 2 tahun. Kamu pinjam buat loan perumahan, kamu pinjam 35 tahun. Jadi yang itu berhati-hati. Yang kedua, bila kita lihat kerajaan menambah satu lagi pemberian, iaitu kerajaan akan garanti ataupun akan bagi garanti supaya pemohon boleh membuat pinjaman lagi 10%, iaitu maknanya setiap pemohon mampu membuat hutang 100%. Kenapa bank negara menetapkan syarat pinjaman perumahan 90% sahaja? Mesti ada sebab. Sebab kerana kalau diberi pinjaman 100%, nilai rumah bila kita bayar di hari pertama kita membuat pinjaman, nilainya mungkin sekitar, katakanlah nilainya RM500,000, tetapi bila kita membuat pinjaman termasuk interest semua,
Maknanya komitmen kita terhadap bank itu lebih tinggi daripada nilai rumah yang kita beli. Bila kerajaan membenarkan kita meminjam 100%, maknanya ikatan hutang antara pembeli dengan pihak bank adalah lebih tinggi. Kalau 10%, maknanya kalau rumah itu berharga RM500,000, sebelum ini kalau kita pergi ke bank komersial, dia akan bagi loan cakap RM450,000 dan kamu perlu cari deposit RM50,000. Benar, mungkin skim ini akan memberi ruang kepada anak muda membuat pinjaman atau membeli rumah tanpa membayar wang pendahuluan, tetapi impak atau implikasi 10% pinjaman ini, kalau RM500,000 tadi, RM50,000 sebulan, dan RM50,000 lebih mahal pinjaman. Kalau kita ekstrapolasi kepada 35 tahun, jumlah interest yang kita akan bayar adalah 2 kali ganda. Maksudnya kalau kita pinjam RM50,000 bagi tempoh lebih 20 tahun, kebiasaannya hutang yang kamu bayar adalah RM100,000 sebab kamu bayar interest. Jadi pinjaman sebegini, skim sebegini, dia seolah-olah bagi gula-gula kepada orang muda, panggil, oh okey, kita ada skim baru, mari buat hutang, pinjam. Tetapi kamu punya kesan adalah dalam masa 35 tahun kamu akan menanggung RM50,000 interest yang lebih daripada apa yang kamu sepatutnya mampu bayar. Jadi kenapa kerajaan beria-ria untuk menarik minat orang muda untuk membuat hutang? Bagi saya, isu perumahan ini memang serius. Mungkin ada pandangan berbeza bahawa eloklah kalau kerajaan bagi buat pinjaman 100%, kamu tidak perlu mencari wang pendahuluan, betul. Tetapi dengan memberi pemberian sebanyak RM200 sebulan, seolah-olah mengaburi mata kita bahawa komitmen terhadap hutang tersebut adalah jauh lebih tinggi. RM4,800 apa yang kamu dapat berbanding dengan RM500,000 bebanan yang akan kamu tanggung selama 35 tahun, tak sampai 1% pun apa yang kerajaan cuba bagi. Jadi seolah-olah mereka ini cuba menggalakkan rakyat membuat hutang. Kalau kita lihat kenapa mereka tawarkan skim ini dan cuba bandingkan dengan skim Prima, bila diperkenalkan tahun pada awalnya nilai rumah RM300,000. Kemudian tahun ini tengok dah naik sampai RM500,000. Kerana mereka tahu kalau tidak diberi pinjaman, masalah pembangunan ini akan sangkut. Contohnya pembangunan Iskandar, kita lihat kebanyakan rumah yang dibina adalah untuk mereka ataupun rumah yang dikira rumah mewah. Jadi kalau benar Kerajaan Barisan Nasional mahu tolong rakyat, jangan galakkan kita ataupun rakyat kebanyakan membuat hutang bagi memiliki rumah yang jauh lebih mahal, tetapi tumpukan kepada pembinaan rumah mampu bilik. Kita bandingkan dengan rumah mampu bilik yang diumumkan. Contohnya hari ini Kerajaan Negeri ada umumkan satu projek di Batu Pahat sebanyak 700 unit. 700 unit bagi kawasan yang mempunyai 80,000, 90,000 pengundi, berapalah sangat. Sepatutnya usaha-usaha sebegini lebih harus diperbanyakkan. Kerana kalau kita bandingkan pemberian kerajaan kepada pihak pemaju, contohnya 1MDB, mereka dapat 2 tanah hotspot, satu untuk pembangunan TRX, satu lagi Bandar Malaysia. Nilai pembangunan tersebut adalah RM7 bilion. Tetapi apa yang cuba digula-gulakan kepada orang muda, yang pemberian RM200, sebenarnya jumlahnya 100 juta je. Jadi kalau benarlah kerajaan ingin membantu orang muda, bagi saya cukuplah dengan pengumuman skim ini tahun lepas. Tahun depan saya pasti akan ada satu skim baru yang mana dia akan umum, oh okey, kali ini kita buat macam ni pula, kita buang yang RM200 sebulan sebab dah kantoi, rakyat dah boleh mengira cuma RM4,800 sebulan, lepas tu dia tukar pula yang lain. Jadi untuk permulaan saya bagi lontarkan kepada hadirin malam ini, cuba fikir-fikirkan bila kerajaan umum sesuatu polisi
atau sesuatu skim, terutamanya yang digambar-gemburkan sebagai skim rakyat, skim satu Malaysia yang terbaik, yang itu sebenarnya akan memakan diri kita balik. Oleh itu saya pulangkan kembali kepada Ustaz Zul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Saudara Akmal yang telah memberikan penjelasan kepada kita. Yang saya perhatikan ulasan yang telah disampaikan oleh beliau tadi menyatakan kepada kita bahawa kerajaan suka rakyat ni berhutang dengan dia. Dalam konsep Islam itu sendiri, kalau tuan-tuan perhatikan bahawa konsep ini maknanya ialah menggalakkan seseorang itu terlibat dengan riba, terlibat dalam riba. Ataupun kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan niaga, kalau akaun tuan-tuan baik, bank akan telefon offer pada kita, ada nak buat pinjaman tak? Nampak? Ya, dia offer pada kita. Ataupun akaun saudara baik, dia semalam ada orang call saya bank. Oleh kerana tuan ni telah membuat hire purchase pada tahun 2013, maka bank nak menganugerahkan suatu kad kredit Maybank to you untuk saudara pakai. Sebab dengan kaedah ini kita akan dapat keuntungan setiap kali kita guna, kita akan dapat rebate sebanyak 5%. Saya tanya dengan dia, kalau saya terlambat bayar macam mana? Saya nak untung 5%, jadi terlambat bayar saya rugi sampai 10%. Adakah itu menguntungkan kepada saya? Dia diam. Pening orang ni, salah orang kan. Jadi tuan-tuan sekalian, ini masalah hutang. Jadi hutang ni kalau tuan-tuan perhati dalam Quran, dia ada satu ayat yang paling panjang dalam Quran. Dia tak ada ayat yang paling panjang berkenaan tentang sesuatu isu kecuali benda yang berkaitan tentang hutang. Hutang dalam Quran, dalam surah Baqarah, ayat yang paling panjang, tak ada ayat yang paling panjang macam tu. Jadi orang yang paling suka kepada kita ni hutang ni UMNO dan juga Barisan Nasional. Jadi oleh kerana benda ni menyentuh tentang hutang yang ada berkaitan tentang perumahan atau sekian, maka saya nak bawa kepada, sebelum saya bawa kepada YB, saya nak melompat kepada saudara Hasbi lah, untuk menerangkan kepada kita berkenaan tentang hutang isi rumah dan juga kaitannya sedikit sebanyak tentang perumahan. Dengan segala hormatnya, lebih silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pertamanya terima kasih kepada saudara moderator untuk soalan itu. Tadi bila saya dengar saudara Akmal bentang dia punya hujah dia tu, saya ingat ke YB Rafizi. Tengok belakang tu 3 kali nama, takut silap orang kan. Baik, soalan tadi menyentuh tentang hutang isi rumah. Tapi sebelum itu saya nak kongsi sedikit tentang bajet ini secara supaya kita faham apa tujuan bajet. Dia dalam ekonomi ini ada 2 benda penting yang kerajaan akan umumkan kepada rakyat. Yang pertamanya bajet lah. Biasa kita dengar setiap tahun dekat bulan 10 akan diumumkan begitu begini dan sebagainya. Dan yang keduanya yang lebih penting daripada itu ialah rancangan Malaysia. Yang sekarang ini kerajaan sedang merangka rancangan Malaysia ke-11. Dan kita juga sebagai rakyat, kalau kita ada NGO, kalaupun kita individu dan sebagainya, kita boleh melontarkan cadangan kepada kerajaan untuk merangka satu rancangan Malaysia yang lebih baik untuk kita. Sebab kalau kita tengok bajet ni, walaupun dia kononnya umum dalam sidang Dewan Rakyat, tetapi sebenarnya dia hanya mengulangi saja rancangan Malaysia yang dia dah buat 5 tahun yang lalu. Jadi dia cuma ambil, dia cerita balik je, dan dia tambah dengan pengumuman-pengumuman yang baru. Jadi kita ni, walau bagus kita bincang bajet ni benda yang bagus, tetapi lebih penting daripada itu, kita juga mesti kritikal kepada rancangan Malaysia yang akan diumumkan pada tahun akan datang. Itu yang pertama. Yang keduanya juga, bajet ini, bila kita sembang tentang bajet ni, kita kena faham apa tujuan bajet. Apa tujuan Perdana Menteri naik umum dan kita semua tertumpu mata ini? Tujuan dia tidak lain tidak bukan ialah selain daripada kerajaan nak memperincikan perbelanjaan dan juga hasil negara, yang lebih penting daripada itu, bajet ini tujuannya kerajaan gunakan sebagai alat untuk nak memperbaiki masalah ekonomi. Apa dia masalah ekonomi? Inflasi. Selain itu pengangguran, pelaburan yang tak datang ke Malaysia, itu masalah-masalah yang biasa. Dan kita kena tengok
kerajaan ini masalah inflasi itu boleh selesai ataupun tidak dengan bajet yang kita buat, yang kerajaan bentangkan. Masalah pengangguran selesai ataupun tidak. Dan berbalik kepada soalan tadi mengenai hutang, dia ada dua hutang yang selalu kita bincang lah. Yang pertamanya hutang negara, dan yang keduanya hutang isi rumah. Dua-duanya penting untuk kita faham. Negara ni walaupun kita bukan menteri, kita bukan Perdana Menteri, tetapi hutang negara itu akan memberikan impak, memberikan kesan kepada kita secara tak langsung. Baik, macam yang Saudara Akmal sebut, apa hutang negara ini dah defisit. Dan sebelum ini moderator ada call saya lah semalam, dia tanya cerita sikit tentang apa sumbangan bajet 2015 ni kepada orang muda. Saya nak suka untuk saya sebutkan bahawa sumbangan terbesar bajet 2015 ini kepada anak muda ialah dengan memberikan ataupun mengekalkan hutang itu yang cukup tinggi, 569 juta dan 569 bilion. Inilah sumbangan dia kepada kita, kepada anak muda. Sebab apa? Sebab satu, hutang dah berlanjutan defisit ini sebanyak 18 tahun. Daripada tahun 98 sampai sekarang kita buat hutang membentuk 569. 569 ini kalau kita nisbahkan dengan KDNK, nilai dia akan jadi 53%, para siling 55, sikit lagi. Itu kita nisbah nampak rendah lah, separuh daripada KDNK. KDNK ni dia bukan hasil kerajaan, kita kena bezakan. Kalau dinisbahkan dengan hasil kerajaan, lebih lah. Hasil kerajaan 235, maknanya 2 kali ganda, dekat lebih 2 kali ganda. Hasil kerajaan dia kita kena tahu bezakan. Hasil kerajaan ni dia sikit je. KDNK ni keluaran dalam sebuah negara, semua dikira. Orang buat keluarkan beras dikira nilai dia tu, orang keluarkan ini semua dikira. Sebahagian daripada hasil itu mungkin masuk kepada orang luar, pelabur asing. Cukai ataupun pendapatan untuk negara ini hanya dalam bentuk cukai. Sebab itu kalau kita tengok jumlah nisbah itu nampaknya macam rendah lah. Sama juga macam nilai defisit. Kerajaan kata kita berjaya mengekalkan defisit kepada 3%. Yang UMNO pun tepuk tangan. Sebenarnya 3% itu nisbah pada KDNK, nampak rendah lah. Tetapi jumlahnya lebih 50 bilion. Lebih 50 bilion. Setiap tahun kita buat hutang 50 bilion. Kalau sekarang ni kerajaan dia punya KPI dia bukan untuk menjadikan belanjawan negara ni balance, tidak. Sepatutnya kita mesti kejar untuk jadikan dia seimbang. Tapi kerajaan ni dia nak turun sikit je, daripada 4% turun 3%. Hutang masih ada. Siapa yang akan bayar? Kita lah. Kita yang akan bayar. Saudara Akmal mungkin jadi menteri 20 tahun akan datang, dia akan fikirkan macam mana nak bayar hutang. Sebab sekarang kerajaan ini fikir, kerajaan sekarang ini uruskan negara dengan buat hutang. Dan kita juga kena tahu bahawa antara masalah juga bila hutang ini kita tengok, kita ni negara membangun, negara yang bukan negara maju, bukan negara maju, kita negara yang kita kata membangun lah. Tetapi komposisi perbelanjaan negara itu besarnya ialah lebih kepada untuk pengurusan, belanja mengurus. 82% untuk mengurus, 18% untuk pembangunan. Nak buat bangunan kat Terengganu ada satu bangunan, buat UTC kat tempat negeri ini ada 1-2 bangunan. Jadi sepatutnya kita buat perbandingan. Orang UMNO kata mereka pun buat hutang, malah nisbah dia lebih besar daripada kita. Kita kena faham mereka ini negara maju. Hutang yang dia buat bukan untuk bayar menteri pergi melancong, bukan untuk bayar kaki tangan kerajaan yang di Malaysia ini cukup ramai, berkali ganda dengan kaki tangan pejabat presiden Amerika, jauh lebih besar. Itu benda yang kita kena faham. Sebab itu kalau mereka buat hutang yang banyak, mereka ada dia punya kita katakan strategi mereka. Kebanyakan hutang itu memang disalurkan untuk perbelanjaan modal, jadi tak timbul masalah lah. Dan berbalik pada hutang isi rumah, saya ingat Saudara Akmal dah sentuh tentang kita berhutang 35 tahun, buat hutang kena bayar dan sebagainya. Itu masalah yang cukup besar. Komposisi hutang isi rumah ini kalau kita tengok, yang besarnya antaranya hutang kad kredit, hutang perumahan dan juga hutang kereta. Kerajaan memang dengan insentif yang diberikan itu seolah-olah menggalakkan kita untuk terus berhutang. Bagi 4,800 sedangkan kena pinjam sampai 500,000 kena bayar. Ini kita kena faham. Bank ini dia selagi mana kita boleh pinjam, selagi itu dia akan bagi.
Mungkin sekarang ini 35 tahun dia bagi kita berhutang. Saya percaya kalau sistem ini kita tak tengok secara menyeluruh tentang bank konvensional punya operasi ini, tak mustahil kalau masa akan datang tempoh hutang itu akan dipanjangkan untuk 2 generasi. Maknanya kita akan bayar, tak habis bayar, anak kita akan bayar 70 tahun. Ini tak mustahil. Sebab sistem sekarang ini harga boleh terus meningkat dan bank akan bagi tempoh kereta sampai sekarang ini 10 tahun kereta. Kalau kita cek di negara maju, berapa yang mereka pinjam untuk bayar kereta? Di Amerika berapa tahun? 3 tahun purata. Di negara Jepun saya ingat lagi pendek, mungkin 2 tahun. Bila kita kerajaan ini dia boleh buat syarat, kalau dia letak dia biarkan peminjam sampai 10 tahun. Harga kereta Saga boleh bayar 200 lebih boleh pakai kereta Saga. Jadi orang yang tak mampu, yang mungkin pendapatan rendah, semuanya boleh beli kereta. Jadi ini masalah yang besar. Dan berbalik pula bila kita tengok harga kereta, sikit sentuh tentang harga kereta, perumahan satu hal yang besar. Kereta juga kita kena tengok macam mana